Selamat pagi semua. Mari kita sambung pelajaran kita. Hari ini fokus kita adalah kepada sudut pendalaman dan sudut perluasan poligon. So yang lepas kita telah belajar poligon. Kemudian kita belajar tentang nama poligon. Kemudian kita belajar juga tentang poligon sekata. Kita juga belajar tentang paksi simetri. Okey, kita juga belajar tentang cara bina ataupun lukis poligon sekata. Okey, hari ini kita akan belajar bagaimana kita nak tentukan sudut pendalaman dan sudut perluasan poligon. Jadi kita ada dua jenis sudut, sudut pendalaman dan sudut perluasan. Okey. Ini segitiga. Apabila kita kirakan sudut kat dalam ini, so sudut-sudut dalam ini, inilah dipanggil sebagai sudut pendalaman. Jadi segitiga ada 3 sudut pendalaman. Segi empat ada 4 sudut pendalaman. Kalau pentagon ada 5 sisi, maksudnya ada 5 sudut pendalaman. Okey, apa itu sudut perluasan? Apabila kita ada segitiga, kalau kita panjangkan garisan ini, okey. Maaf ya, cikgu lukis lagi supaya nampak dengan lebih jelas. Kita panjangkan garisan ni keluar sini, garisan mesti luluslah. Jadi yang ini dipanggil sebagai sudut perluasan. Jadi satu segitiga juga akan ada 3 sudut perluasan. Okey, so 1, 2, 3. Jadi kalau dia ada 4 sisi atau segi 4, maksudnya dia ada 4 sudut pendalaman, akan ada 4 sudut perluasan. Okey, so sudut pendalaman ialah sudut yang terbentuk oleh 2 sisi bersebelahan di dalam suatu poligon. So ini di dalam suatu poligon. Sudut perluasan ialah sudut yang terbentuk apabila satu sisi poligon dipanjangkan. So pengenap kepada sudut pendalaman. So inilah yang dia tunjukkan. So yang A, B, C ini adalah sudut pendalaman. Yang X, Y, Z ini dipanggil sudut perluasan. Jadi anda mesti faham atau kena tahu cara untuk mengenal pastilah. Okey, mari kita lihat. Anda sebenarnya ada satu latihan. Nah, sini. Latihan ni, dia nak anda namakan semua sudut pendalaman dan sudut perluasan. Okey, nampak A, B, C, D ni kan? Alfabet kan? So, isikan tempat sini saja. So, sudut pendalaman berada di dalam. Jadi, kita isikan alfabet A, C, E, G. Yang luar ini adalah sudut perluasan. Jadi isilah B, D, F, H jawapan. Okey. So yang B ini anda boleh cuba sendiri. Okey, mari kita sambung lagi. Setelah anda tahu apa itu sudut pendalaman, apakah sudut perluasan, maka kita sambung lagi dengan hasil tambah sudut pendalaman. Hasil tambah sudut pendalaman ni sebenarnya dia ada formula. So bagaimana saya dapat formula itu? Sebenarnya dia ada aktiviti ini. Yang di mana anda kalau buat aktiviti ini, maka anda akan dapati senang kita nak dapatkan formula dia. So bagaimana? Yang penting kat bahagian sini. Bila kita lihat kepada gambar-gambar di sini, kita dapati segitiga dia hanya ada satu segitiga saja. Tapi kalau segi 4 ni, okey, anda akan dapati ada 2 segitiga.
Kalau kita ada 5 sisi pentagon ni, kita dapati kita ada 3 segitiga. So, anda boleh isikan dalam lengkapkan jadual di bawah. Segitiga, sisi 3, bilangan segitiga kita ada 1. Jadi hasil tambah sudut pendalaman adalah 1 kali 180, dapatlah 180. Kalau sisi 4 ada 4 sisi, bilangan segitiga akan jadi 2. Okey, maka 2 kali 180 dapatlah 360. Ini adalah hasil tambah sudut pendalaman. Okey, kita boleh sambungkan lagi. Kalau 5 sisi, ini panggil pentagon. Bilangan ada 3. Maka 3 kali 180. Anda akan dapat 540. Dia akan semakin bertambah. So, kalau 6 sisi, maka dia ada 4 bilangan segitiga. Maka kita akan ambil 4 kali 180. Maka anda akan dapat 720. Jadi dan seterusnya. Maksudnya segitiga, okey, mula dengan segitiga memang akan wujud satu segitiga saja. Kita akan mempunyai hasil tambah sudut pendalaman 180. Jadi dengan turutan yang begini, okey, dia macam satu jujukan. Maka kita bolehlah cuba carikan, okey, apakah jenis formula ataupun apakah jenis kesimpulan yang boleh kita buat. So daripada sini kita akan dapati hasil tambah sudut pendalaman ini sebenarnya merujuk kepada bilangan segitiga darab dengan 180. Okey, maka bilangan segitiga ini kita boleh tulis dalam bentuk N. So N sekarang adalah bilangan sisi anda. Okey, maka dapatlah formula N tolak 2 kali 180. Okey, anda boleh cuba gantikan. Kalau you gantikan dengan segitiga, mula dengan segitiga, N sama dengan 3. So 3 tolak 2 darab dengan 180. You dapati 1 kali 180. Dapatlah 180. Dapatlah seperti yang di atas. Okey, boleh cuba letakkan nilai. Memang akan muatkan kita punya bersama formula di sini. Jadi anda perlu hafal formula. Hasil tambah sudut pendalaman suatu poligon, inilah formulanya, bracket N tolak 2 darab 180. Okey, mari kita belajar bagaimana kita nak gunakan formula ini. Contoh 2. Nyatakan bilangan segitiga yang terbentuk bagi setiap poligon yang berikut. Jadi, poligon berbentuk 13 sisi. Maka bagaimana saya nak nyatakan bilangan segitiga? Maka adalah tolak 2. So, N tolak 2. Maka 13 tolak dengan 2 dapatlah 11. Kalau dia 18 sisi, saya akan ambil 18 tolak 2. Dapatlah 16. So, inilah bilangan sisi. Okey, cara kira. So, anda boleh ingatlah, okey, cara ini untuk kita kirakan bilangan segitiga. Okey, seterusnya anda lihat lagi di sebelah sini ada satu jadual. Jadual ini menunjukkan nama. Okey, nama poligon 12 sisi, 13 sisi. Kalau anda nak hafal pun boleh, okey? Tak kata tak boleh, boleh hafal semua ini. Okey. So, yang lepas cikgu kata hafal sampai 10 saja. Biasanya kita akan hafal sampai 10. Kita jarang pergi hafal 12, 13 sampai ke 20. Kalau anda nak hafal, boleh. Anda hafallah sendiri ya. Okey, seterusnya. Contoh 3. Kita nak hitungkan nilai X bagi poligon berikut. So, nak hitung nilai X. X berada di sini. So, bagaimana saya nak hitung X? You nampak ini semua berada di dalam. So, maksudnya ini adalah sudut pendalaman. Anda sudah belajar tentang hasil tambah sudut pendalaman. So, gunalah hasil tambah sudut pendalaman ini. Berapakah sisi? 1,
2, 3, 4, 5. 5 sisi. Jadi 5 tolak 2. N ini adalah bilangan sisi ya. So 5 tolak 2. Darab dengan 180. Ini tekan kalkulator. Mesti guna bracket. Okay? Tekan apa yang ditunjukkan. Ikut saja. So dapat 540. So maksudnya semua ini tambah 5 sudut pendalaman anda tambahkan sekali. Anda akan dapat 540. So X tambah, okay, X tambah 100 tambah 130 tambah 60 tambah 90 sama dengan 540. Jadi tambahkan semua angka yang berada di sebelah kiri anda, you dapati dia 380. Maka kita pindahkan, dapatlah 160. Inilah langkah yang sangat-sangat sistematik, okay? Anda mesti cuba belajar cara tuliskan langkah macam ini. Okey, yang ini. Yang ini kita nak kirakan hasil tambah. Okey, hasil tambah N tolak 2, formula dia, kali 180. Maka N saya 1, 2, 3, 4. 4 saja. 4 tolak 2, kali 180. Maka anda tekan kalkulator, dapat 360. So maksudnya tambahkan 4 sudut ini. So X tambah, okay, X tambah 130 tambah 60 tambah 90. Dapatlah 360. Maka X tambahkan semua nombor yang ada di sebelah kiri anda, 280. Dapatlah 360. So X sama dengan 360 tolak 280. Dapatlah jawapan 80. Samalah sebelah sini. So inilah langkah kerja yang perlu anda buat. Okay? So dalam aktiviti anda, dalam latihan memang ada. Okay, kita cuba lihat latihan. So latihan ini, lihat. Pentagon, bilangan segi 3 dalam poligon. Kalau you tak tahu, okay, tak apa. Gunakan formula N tolak 2. Pentagon ada 5 sisi. 5 tolak 2. Dapat berapa? Dapat 3. Maksudnya 3. 3 segi 3. So jumlah sudut pendalaman 3 kali 180. Dapatlah jawapan 540. So seterusnya heksagon. Heksagon ada 6 sisi. So 6 tolak 2. Dapat 4. Jadi sini 4 kali 180. You cuba buatlah sendiri. Okey, inilah cara bilangan segi 3. Okey, soalan 2 cikgu sudah ajar. Okey, soalan 3. Soalan 3 ini kita perlu belajar untuk apa? Sudut perlualan. Ini nanti ya. Okey, so ini saja. So kita sambung balik yang ke atas tu. Okey. Hasil tambah. Hasil tambah sudut perlualan poligon. Inilah yang kita nak belajar. Hasil tambah sudut perlualan poligon lebih senang. Iaitu hasil tambah semua tambah sekali dia adalah 360. Okey? So, di sini. Yang ini yang penting. Hasil tambah sudut perlualan sebuah poligon ialah 360. Jadi tak kira ada berapa. Okay, katakan you ada segi 3 ke bukan segi 3. You ada satu yang macam ini. Okay, sini satu, sini satu, sini satu, sini satu. So bila anda ada yang macam ini, so 4 sudut luar ni semua tambah dia akan jadi 360. Kalau anda ada 8 sisi ke 9 sisi ke 20 sisi ke, tak kisahlah. So 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi di sini, 5 sudut perlualan. So 5 sudut perlualan ni semua tambah mesti 360. Jadi dia tak kisah berapa bilangan sisi. Yang penting yang tambah semua untuk sudut perlualan mesti 360. Okey, kita boleh gunakan teori ini untuk jawab soalan. Okey, cuba besarkan sikit. Okey, di sini hitung nilai X bagi setiap raja berikut. So ini adalah sudut luar. Sini sudut luar, ini sudut luar. So anda nak cari X. Tadi cikgu sudah kata semua luaran ni tambah sekali 360. Maka kita boleh tuliskan X tambah 120 tambah
tambah 160 sama dengan 360. Maka X tambah dengan 280 sama dengan 360. Ambillah X anda 360 bahagi, bukan bahagi, dia tolak. Okay. Dia tolak dengan 280. So, X sama dengan, boleh tekan kalkulator kalau anda tak reti. So dapatlah jawapan 80. Dapatlah jawapan yang sama dengan sini, 80. So seterusnya kita lihat yang B. Raja di bawah ABCD, ini ABCD, sebuah pentagon sekata. Pentagon sekata maksudnya semua sisi sama, sudut dalam ini pun semua akan jadi sama. So semua sudut dalam ini jadi sama, luaran akan jadi sama juga. Maka kita ambillah sudut sini. Nak kirakan sudut ini. So ini adalah sudut luar. Sudut luar bagi kita punya bucu C di sini. So tadi cikgu sudah kata semua sudut mesti 360. Oleh kerana ini sekata. Sekata maksudnya semua sudut luar adalah sama besar. Maka sudut FCD ini adalah 360 bagi 5. You akan dapati ini 72. Jadi sini 72. Ini adalah segitiga sama kaki. Dua ni sama kaki. Jadi sini pun 72. So nak cari X. Bagaimana nak cari? Senang. X sama dengan 180 tolak 72 tolak 72. Maka kita akan dapat jawapan. So sama dengan 36 jawapan. Sama dengan sini. Inilah cara untuk kirakan, di mana kita gunakan teori apa? Guna teori sudut penluaran. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.